Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengadakan forum tentang Perang Badar, di mana Perang Badar ini adalah satu peperangan dalam Islam yang terbesar dan termasyhur. Orang-orang Islam yang menyertai Perang Badar mendapat kedudukan khusus di kalangan kaum muslimin. Hal ini kerana peperangan ini berlaku dalam bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah. Perang ini adalah merupakan perang pertama yang terjadi di antara umat Islam dengan kaum musyrikin di Mekah, di mana umat Islam memperoleh kemenangan di dalam perang ini walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit. Jadi sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam tajuk perbincangan kita pada hari ini, seeloknya kita berkenalan dahulu dengan kedua-dua ahli panel kita, iaitu yang pertama Saudara Ahmad Wafiq bin Saiful Fazat, dan ahli panel kita yang kedua iaitu Muhammad Ikram bin Syamhari. Assalamualaikum Saudara Ahmad Wafiq, apa khabar? Dan Saudara Muhammad Ikram, apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Jadi soalan yang pertama saya akan ajukan kepada Saudara Ahmad Wafiq. Soalan yang pertama adalah, bolehkah saudara menceritakan dengan secara ringkas tentang sejarah Perang Badar daripada awal berlakunya sehingga kepada penghujung, yang di mana dalam perang ini umat Islam memperoleh kemenangan dengan jumlah tentera yang sedikit. Jadi silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Saudara Hakim selaku moderator dan Saudara Ikram selaku panel kedua pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Perang Badar, yang di mana saya akan ceritakan secara ringkas mengenai peristiwa perperangan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, di mana ianya bermula apabila Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Mekah. Pada asalnya sekatan itu bukannya untuk tujuan perang, tapi kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan telah terselamat dalam sekatan orang Islam. Namun Abu Sufyan sebelum itu telah memberi utusan kepada Quraisy untuk keluar melindungi kafilahnya. Selepas permintaan tersebut, Quraisy telah keluar dengan bilangan kira-kira 1,000 orang tentera, antaranya 600 orang tentera berbaju perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Ini tak termasuk baju perisai, tentera berjalan kaki dan 700 ekor unta. Kaum Quraisy ni turut membawa penyanyi perempuan sambil memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Pada ketika itu bilangan orang Islam pula seramai 313
atau 314 orang sahaja, dan kebanyakan mereka daripada golongan Ansar. Pada ketika itu, umat Islam membawa 70 ekor unta dan 3 ekor kuda saja. Subhanallah, bayangkan kita nak hadap musuh tapi tak cukup kelengkapan dan ahli perang. Subhanallah, mereka bergila-gila dalam kumpulan yang kecil menaiki unta tersebut dari satu ke satu masa. Subhanallah, hebat betul tentera Islam pada ketika itu. Sebelum Nabi Muhammad SAW masuk dalam pertempuran, baginda nak ambil pandangan para sahabatnya, khasnya kaum Ansar. Baginda nak mengambil pandangan mereka untuk terlibat dalam perperangan, dan kaum Muhajirin pun mencadangkan perkara yang sama untuk terlibat dalam perperangan. Kemudian Ansar menyedari baginda mahukan pandangan mereka. Terus Sa'ad bin Mu'az, ketua Ansar, berkata kepada baginda, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu, membenarkan risalahmu. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar, dan kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu. Oleh itu teruskan, wahai Rasulullah, apa yang kamu mahu, kami tetap akan bersama kamu. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini, nescaya kami akan mengharungi bersama kamu. Tiada seorang pun daripada kami yang terjejer. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami esok. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur, tidak belot ketika bertemu musuh. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah." Itulah percakapan Sa'ad bin Mu'az meyakinkan Nabi bahawa mereka ingin mengikuti perang. Sebelum pertempuran telah berlaku beberapa pertempuran kecil antara pihak Muslim dan Mekah pada lewat tahun 623 Masih dan awal tahun 624 Masih. Oleh sebab serbuan Muslim jadi lebih kerap, walau bagaimanapun Badar merupakan pertempuran skala besar pertama antara dua pihak ini. Selepas mara kekerukan pertahanan, sahabat Nabi Muhammad SAW yang berdisiplin kuat berjaya memecahkan barisan puak Mekah dan membunuh beberapa ketua Quraisy, termasuk satu daripada musuh utama Nabi Muhammad SAW, iaitu Amr bin Hisham, Abu Jahal. Untuk umat Islam, pertempuran ini amat penting kerana ia merupakan tanda pertama yang menggambarkan kemungkinan akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh mereka di Makkah. Makkah pada masa itu merupakan salah satu daripada kota jahiliyah yang paling kaya dan paling berkuasa di semenanjung Arab, yang menghantar pasukan tentera 3 kali lebih besar dari pihak Muslim. Kemenangan Muslim juga memberi isyarat kepada suku lain bahawa kuasa baru telah bangkit di semenanjung Arab, dan juga menguatkan kuasa Nabi Muhammad SAW sebagai ketua masyarakat Madinah yang sering bertelagah sebelumnya. Kemenangan ini adalah dengan izin dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Allah berfirman, Allah membuktikan bahawa ini semua adalah kuasanya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 123, maksudnya, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. So jelaslah bahawa kemenangan umat Islam ini mendapat bantuan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut logiknya, dengan musuh yang 3 kali ganda ni tak boleh menang, tapi dengan kuasa Allah kemenangan berpihak kepada umat Islam. Selepas kemenangan itu, suku Arab mula memeluk Islam dan berpakat dengan orang Islam dari Madinah, dan dengan demikianlah perkembangan Islam bermula. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 13 yang bermaksud, Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain yakni golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka 2 kali lipat, yakni 2 kali ganda orang Muslim. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan mata hati. So selepas perperangan ini, maka bermulalah perkembangan Islam. Wallahu a'lam. Sekian saja perkongsian sedikit penceritaan tentang Perang Badar. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Hakim untuk meneruskan forum kita pada malam ini. Terima kasih saudara. Demikian tadi penjelasan tentang sejarah peperangan Perang Badar, yang di mana pada pandangan saya merupakan satu penjelasan yang sangat terperinci dan menarik daripada saudara Ahmad Wafiq, ahli panel pertama kita. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kedua kita, iaitu saudara Muhammad Ikram. Jadi soalan pertama saya kepada saudara, bolehkah saudara menerangkan apakah strategi ataupun perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula berlakunya perang ini dan menyebabkan tentera Islam memperoleh kemenangan dengan jumlah tentera yang sedikit. Jadi dipersilakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator yang saya hormati, dan salam perkenalan kepada ahli panel yang terlibat, saudara Wafiq, dan juga setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara-saudari dan juga para penuntut ilmu yang sudi meluangkan masa bersama kami dalam forum ni. Alhamdulillah, semoga kita semua sentiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya meneruskan lagi perbincangan forum kita ni berkenaan dengan Perang Badar, saya dengan rendah hati ingin mengajak saudara-saudari, marilah kita sama-sama berdoa kepada rakyat Palestin yang sedang berjuang sekarang ini di Gaza, mempertahankan maruah, tanah air dan harta mereka daripada musuh Islam laknatullah, dan semoga Allah mengurniakan kemenangan kepada mereka insya-Allah. Baik, bila kita berbincang dan bermuzakarah mengenai sejarah Perang Badar ni, saya yakin yang majoriti daripada umat Islam di Malaysia kita tahu tentang peristiwa Perang Badar ni. Tak kiralah kita tahu secara umum ataupun kita tahu secara khusus ataupun lebih mendalam. Dan bila disebut Perang Badar ni, di imajinasi kita secara automatik dia akan memainkan satu scene di mana satu kisah perang yang mana perang tersebut adalah di antara perang yang terpenting dalam sejarah penyebaran agama Islam, di mana sebanyak 313 tentera Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertembung dengan tentera kafir Quraisy yang mana bilangan mereka jauh lebih ramai, beberapa kali ganda daripada tentera Muslim pada ketika itu. Dan lebih mengejutkan, tentera Islam berjaya mengalahkan musuh mereka. 1,000 orang tentera kafir Quraisy dan segala kelengkapan teknologi mereka macam tak berguna bila berhadapan dengan tentera Islam. Dan saya tak akan menyentuh dengan detail lah berkenaan dengan kisah sejarah Perang Badar sebab saudara Wafiq dah terangkan dengan cukup detail dan kemas berkenaan dengan sejarah dan kronologi Perang Badar.
Okey, berkenaan dengan soalan daripada tuan moderator, iaitu berkenaan dengan, kalau tak silap saya lah, apakah strategi yang Rasulullah gunakan ketika perang Badar. Dan bila kita sebut berkaitan dengan strategi ni, dia memang tidak dinafikan yang strategi dia memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kemenangan sesuatu pihak dalam peperangan. Kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah peradaban besar dunia, setiap daripada mereka mempunyai strategi yang tersendiri. Contoh bagi saya adalah antara yang popular adalah di negara China lah, iaitu satu manuskrip yang lama yang saya rasa memang ramailah orang kenal kan, dikenal sebagai 36 strategi dan perang Sun Tzu. Okey, dan berbalik kepada perbincangan kita, memang kita sebagai umat Islam, kita beriktikad yang membantu Rasulullah dan para sahabat baginda untuk menang dalam perang Badar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-123 sampai ke-125. Allah berfirman, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau, yakni Muhammad, mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. Ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, nescaya Allah akan menolongmu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Ila akhiril ayat. Okey, melalui ayat ini kita boleh nilai yang memang Allah yang membantu Rasulullah dan para sahabat ketika menentang musuh mereka. Walaupun ya, memang Rasulullah yakin yang Allah pasti akan membantu baginda dalam perang Badar, tapi baginda tak duduk diam je tunggu kemenangan tersebut. Baginda merancang dan baginda susun strategi untuk berhadapan dengan musuh mereka. Dan boleh dikatakanlah yang strategi Rasulullah ni juga dia menjadi asbab kepada kemenangan para tentera Islam semasa perang Badar. Strategi pertama yang Rasulullah gunakan masa perang Badar, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pandai memanfaatkan faktor geografi. Semasa peperangan, tak kira lah kita tengok pada konteks luar, tak kira lah perang Badar ke perang mana, faktor geografi ni dia adalah antara faktor yang penting untuk memastikan dan menjamin kemenangan bagi pihak yang berperang. Dan Rasulullah sedar berkenaan dengan faktor geografi ni. Faktor geografi kedudukan tentera Islam semasa perang Badar. Bentuk muka bumi yang berbukit-bukit dekat kawasan Madinah dan dekat sekitar dia sangat dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Baginda sungguh cermat dalam penelitian dia terhadap kawasan Madinah dan sekitarnya. Selepas dinilai semua kelebihan yang ada, Rasulullah pun menghubungkan kelebihan tersebut dengan jumlah tentera Islam yang sedia ada pada masa itulah. Dan pada pandangan zahir kita lihat tentera Islam ni memang tak ada manfaat ataupun tak ada kelebihan langsung ke atas askar tentera musuh. Jadi dengan memaksimumkan penggunaan kelebihan semula jadi yang menjadi kurniaan Allah terhadap manusia, maka tak peliklah sebenarnya yang Rasulullah dan para sahabat baginda dapat memperoleh kemenangan masa perang Badar. Selain itu, semasa perang Badar ni juga sebenarnya umat Islam berjaya mengawal sumber air daripada sampai kepada tentera musuh. Ketika itu Rasulullah dan para tentera Islam berjalan sampai ke satu perigi badan yang paling hampir. Lepas tu Rasulullah pun berhenti dekat situ dan salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir, dia tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah tempat ini ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, di mana kamu tidak boleh terkedepan maupun terkebelakang, atau ia merupakan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah?" Rasulullah pun jawab, bahkan ia berdasarkan buah fikiran, strategi perang dan tipu helah. Lepas tu Al-Hubab bin Al-Munzir pun dia mencadangkan kepada baginda supaya tentera Islam ni dipindah ke tempat yang lebih strategik. Dan strategi daripada sahabat Al-Hubab bin Al-Munzir ni membolehkan orang Islam menyekat air Badar daripada diakses oleh tentera musuh. Okey, itu untuk strategi yang pertama. Dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia memanfaatkan sumber yang ada pada tentera Islam. Sebelum saya hurai dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan strategi ni, kita tengok dulu perbandingan ada antara dengan tentera Islam pada masa dulu dan juga tentera kafir Quraisy. Tentera Islam jumlah dia adalah 313 orang.
dan jumlah tentera kafir Quraisy adalah seramai 1,000 orang. Dia angka, kalau kita tengok angka bilangan tentera tu pun dia sangat jauh. Okey, dan yang kedua adalah dari segi kelengkapan. Kita tengok pula dari segi kelengkapan. Senjata apa yang tentera Islam gunakan tu dengan bilangan mereka yang tak ramai? Ada para sarjana Islam, para sejarawan Islam mengatakan dia terdapat ada daripada sesetengah para sahabat yang menggunakan pelepah tamar. Okey, itu dari segi senjata. Dan juga kalau kita tengok dari segi alat pengangkutan tentera Islam, alat pengangkutan cuma terdiri daripada 70 ekor unta dan beberapa ekor kuda je. Bayangkan dengan jumlah tersebut memang tak dapat nak menampung bilangan tentera Islam yang berjumlah 313 orang. Jadi apa solusi dia? Tentera Islam ni dia bergili-gili dalam kumpulan kecil, menaiki unta yang ada dari semasa ke semasa. Contohnya dia bagi kepada kumpulan-kumpulan kecil, lepas tu kumpulan A, contoh kumpulan A dia akan naik dulu sampai untuk seketika waktu. Lepas tu kumpulan A turun, kumpulan B pula yang akan naik. Tentera Islam terpaksa bergilir sebab dia tak cukup untuk mengurangkan kelelahan dan kepenatan perjalanan tersebut. Mereka terpaksa buat cara dan solusi tersebut untuk mengelakkan mereka kelelahan lah ataupun kepenatan. Sebab nanti nak berhadapan dengan musuh, nak berperang lagi kan. Okey. Dan pada tentera musuh, daripada pihak musuh pula, tentera kafir Quraisy dia membawa bilangan kira-kira 1,000 orang tentera. Ada 1,000 orang tentera dan 600 daripada tentera tersebut memakai baju perisai. Daripada 600 tu ada 100 ekor kuda yang dipakaikan baju perisai, dan ini tak termasuk lagi dengan baju perisai yang tentera penjalan kaki, dan tambah lagi dengan 700 ekor unta. Lepas tu ada lagi lah dengan penyanyi-penyanyi perempuannya yang pukul gendang, lepas tu nyanyi dengan mengutuk orang Islam. Dan bila kita tengok kepada perbandingan fakta-fakta angka ni, sebenarnya ia menjadi satu persoalan kepada kita yang kenapa boleh wujud satu gap ataupun satu perbandingan yang terlalu besar dengan di antara tentera Muslim dengan tentera kafir Quraisy, sedangkan mereka akan berperang. Dia sebenarnya pada matlamat asal dia, Rasulullah sebenarnya bukanlah seperti yang dikatakan oleh moderator Wafiq tadi, dia Rasulullah sebenarnya bukanlah keluar untuk berperang. Baginda keluar daripada Madinah, dia bukan untuk berperang, tapi dia nak menghalang pedagang Quraisy dan rampas barang dagangan mereka. Dan sebab nak rampas pun bukan dia nak ambil barang dagangan ataupun harta daripada golongan kafir Quraisy, tapi sebab harta-harta yang mereka dagangkan itu sebenarnya adalah harta milik orang Islam yang berhijrah daripada Mekah dan ke Madinah. Jadi harta yang tertinggal tu masyarakat Mekah yang kafir Quraisy ketika itu dia ambil harta dan dia jual semuanya. Sebab itulah sebenarnya umat Islam ataupun tentera Islam dia cuma nak mengambil hak mereka kembali je. Tapi betapa angkuhnya kaum musyrik Mekah ni pada masa ini terus diajaknya tentera Muslim berperang. Sebab diorang tahu bilangan dengan kekuatan tentera Islam pada masa tu. Diorang tahu yang diorang confident, diorang memang akan menang. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya lah. Okey. Tentera tak ada kelengkapan yang cukup. Lepas tu dengan pengangkutan lagi, dengan bilangan yang ramai. Apa yang Rasulullah buat? Dan sebenarnya dalam peperangan dia senjata terbaik dan paling hebatlah tentera itu sendiri. Bilangan Islam bilangan tentera Islam yang seramai 313 orang ni sebenarnya jauh lebih baik daripada bilangan tentera musuh yang menyamai hampir 1,000 orang. Dan bukti dia dapat kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-65. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Nabi, kabarkanlah semangat orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang musuh. Jika ada antara kamu 100 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 1,000 orang daripada golongan yang kafir. Disebabkan mereka yang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Melalui ayat Al-Quran ni, maka dia jelas lagi bersuluhlah yang bilangan umat Islam yang sikit itu, ketika itu walaupun jauh lebih sedikit nak dibandingkan dengan tentera musuh mereka, tapi hakikatnya mereka berkali-kali ganda lebih baik dan lebih hebat daripada tentera kafir Quraisy pada masa itu. Dan itu adalah antara strategi. Sebenarnya dia banyak lagi sebenarnya bila kita nak kupas berkaitan dengan strategi yang Rasulullah gunakan. Dia ada lagi, cuma saya nyatakan dua dulu yang kira macam yang paling penting. Strategi yang paling penting yang Rasulullah gunakan ketika Perang Badar. Okey, kembali kepada tuan moderator kita.
Terima kasih kepada ahli panel kedua kita, Saudara Ikram, kerana sudi berkongsi dan menerangkan strategi Rasulullah SAW dalam peperangan Badar yang menyebabkan kemenangan kepada umat Islam. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW merupakan seorang ketua yang mempunyai perancangan dan strategi yang mantap dari pelbagai sudut. Perkara ini boleh dicontohi dalam untuk kita memimpin orang-orang di bawah kita. Baiklah. Seterusnya adalah soalan terakhir daripada saya kepada saudara Ahmad Wafiq. Seperti yang kita tahu, setiap perkara yang berlaku semestinya ada punca di sebalik. Jadi, soalan saya, apakah punca yang menyebabkan terjadinya peperangan di antara umat Islam dan kaum musyrikin Mekah ini? Silakan saudara. Terima kasih saudara Hakim atas soalan yang diberikan. Sebab-sebab berlakunya, apakah sebab-sebab berlakunya peperangan tersebut? Sebab pertama ialah umat Islam di kota Mekah sering dihalau oleh kaum musyrik. Umat Islam selalu mendapat kenasan oleh kaum musyrik, dan umat Islam selalu ditindas dan dizalimi, malah rumah dan harta mereka dirampas. Sebab yang kedua ialah penindasan terhadap umat Islam. Walaupun diorang dah pindah ke Madinah, orang kafir Quraisy tetap mengganggu dan menindas umat Islam. Orang Islam yang berniaga dianiaya dan diseksa serta barang dagangannya dirampas. Dan yang ketiga ialah sebab ketiga untuk memberi pengajaran terhadap orang kafir. Ianya sebagai balasan atas kekejaman mereka dan ketidakadilan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan umat Islam untuk memberi pengajaran kepada kafilah Quraisy. Itu saja sebab-sebab mengapa peperangan ini terjadi. Saya serahkan kembali kepada saudara Hakim. Terima kasih saudara di atas penjelasan tentang punca yang menyebabkan terjadinya perang Badar di antara umat Islam dan kaum musyrikin Mekah. Saya yakin dengan penjelasan ini masyarakat akan lebih memahami tentang perkara yang berlaku dan menyebabkan berlakunya perang Badar di antara kaum musyrikin Mekah dan umat Islam. Baiklah, setiap perkara yang berlaku pasti akan meninggalkan kesan, sama ada kesan yang baik ataupun kesan yang sebaliknya, yang kurang baik. Jadi soalan saya kepada saudara Ikram, bolehkah saudara memberikan beberapa kesan daripada berlakunya perang Badar Al-Kubra dan menghuraikannya dengan secara ringkas? Silakan saudara. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Soalan yang cukup baik sebenarnya ditanyakan oleh Tuan Moderator. Memang ya, perang Badar ni dia sebenarnya memberi kesan yang sangat signifikan kepada kedua-dua belah pihak pada masa tu, sama ada daripada pihak Islam ataupun golongan kafir Quraisy. Dan sebenarnya kepada kita orang Islam, dia efek ataupun kesan daripada perang Badar ni, dia sampai sekarang kita dapat merasai hikmah dan kesan dia tu. Dan kalau kita tengok pada masa tu, dia sangat memberikan kesan yang sangat positif lah selepas tentera Islam berjaya mengalahkan tentera kafir. Dan berita kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar ini tersebar ke seluruh sebenarnya tanah Arab dan juga sekitar Madinah. Dan berita kemenangan umat Islam ni dia membuat kehairanan suku-suku yang berada di sekitar Madinah. Dan sebab bagi mereka kemenangan umat Islam dalam perang Badar dia adalah berita yang tidak boleh diterima akal. Dia tak logik, macam mana tentera yang sikit tu dengan kelengkapan yang tak cukup boleh mengalahkan 1000 orang tentera
dengan kelengkapannya, dengan bilangannya yang kalau kita memang tak ada chance lah nak menang tentera Islam pada masa tu. Dan perkara tu dia akan nampak mustahil lah, sebab bila kita nilai dengan panca indera kita memang tak akan nampak di manakah kelebihan umat Islam, tentera Islam pada masa tu ke atas musuh mereka. Tapi perkara yang dikira mustahil tu sebenarnya sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk merealisasikannya, dan banyaklah bukti-bukti daripada Al-Quran. Allah tunjukkan macam mana Allah turunkan malaikat, 3,000 malaikat untuk membantu tentera muslim. Dan selepas peperangan tu umat Islam semakin dihormati. Nama mereka membuat gerun hati-hati para musuh-musuh Islam, sebab musuh-musuh Islam ni dia dah mula sedar dan dia orang dah mula nampak kehebatan Islam. Yang umat Islam ni dia bukanlah umat yang lemah dan umat yang dhaif. Itu untuk orang Islam. Kalau untuk golongan kafir Quraisy pula, dia berlaku confirm lah golongan yang kalah ni berlaku sebaliknya lah. Dia orang terpaksa menanggung malu yang tak amat besar, sebab bayangkan dia kalah pada musuh mereka yang lebih lemah kelengkapannya. Dan sebelum bermulanya peperangan Badar tu, golongan kafir Quraisy ni dia orang dengan sombongnya bangga dengan semua kelengkapan, bangga dengan persenjataan yang mereka ada. Tapi hakikatnya semua tu tak berguna langsung ketika menentang tentera Islam. Sampaikan terbunuh ketua kafir Quraisy yang paling tegar dengan kesyirikan dia, Abu Jahal, yang mana dan nama sebenarnya adalah Amr bin Hisham. Dikalahkan oleh 2 orang pemuda Ansar, dan seterusnya selepas dikalahkan dan dimalukan oleh 2 orang pemuda Ansar tersebut, kepala Abu Jahal dipenggal pula oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ada juga beberapa pemimpin kafir Quraisy yang berjaya dibunuh pada ketika itu, di mana bilangan tentera kafir Quraisy yang mati pada masa itu adalah 70 orang, dan ada 70 lagi yang ditawan. Dan berita kekalahan golongan kafir Quraisy ni dia tersebar ke seluruh sebenarnya tanah Arab juga. Keaiban mereka tu Allah dedahkan seluas-luasnya. Mereka keluar daripada Mekah dengan keakuhan, tapi mereka pulang dengan kehinaan. Dan tu untuk kesan-kesan dia lah. Kesan-kesan perang Badar kepada orang Islam dan juga kepada golongan kafir Quraisy. Dan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih Saudari Ikram di atas penjelasan yang ringkas dan padat itu. Saya tertarik dengan cara saudara menjelaskannya yang dapat memberi kefahaman yang mudah. Seterusnya masyarakat akan lebih faham tentang kesan-kesan yang ditinggalkan daripada Perang Badar Al-Kubra ini. Saya yakin setiap perkara yang berlaku pada waktu terdahulu, kita sebagai umat Islam pada masa kini akan dapat mengambil pengajaran daripada peristiwa bersejarah. Jadi soalan terakhir daripada saya kepada saudara Ikram, bolehkah saudara menyenaraikan ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ataupun lebih tepat lagi masyarakat ambil daripada peristiwa bersejarah ini, dan bolehkah saudara menghuraikan isi-isi yang saudara kemukakan itu dengan secara ringkas? Silakan saudara. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, bila ditanya atau bila kita nak berbincang berkenaan dengan ibrah ataupun hikmah Perang Badar ni, dia sebenarnya terlalu banyak ibrah dan terlalu banyak hikmah yang dapat kita ambil daripada sejarah Perang Badar yang agung ni. Cumanya dekat sini insya-Allah saya akan cuba ringkaskan berkenaan dengan ibrah Perang Badar, sebab saya faham masa pun sangat mencemburui kita. Okey. Dan melalui kisah Perang Badar ni, kita semua umat Islam sebenarnya telah dikurniakan dengan ibrah yang sangat besar. Andailah contohlah tentera Islam kalah semasa Perang Badar, maka tamatlah riwayat orang Islam, dan maka agama Islam tu sendiri akan terkubur bersama pejuang-pejuang Islam pada masa itu. Dan asas kejayaan umat Islam itu adalah sebab apa? Sebab mereka berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh jiwa dan raga mereka.
Rasulullah dan para sahabat dia sangat berhusnu thiqah billah, iaitu dia orang sangat bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam, kita juga mesti yakin yang Allah pasti akan membantu setiap hamba-Nya. Setiap keperitan, kesakitan, kepayahan kita, pasti Allah akan menggantikannya dengan nikmat yang jauh lebih baik. Yang mana nikmat tersebut tidak dapat kita banding dengan kepayahan yang kita pernah lalui. Dan juga janganlah kita ni sebagai umat Islam kita berputus asa untuk terus mengharapkan rahmat Allah. Sebab kalau kita berputus asa dengan rahmat Allah, sungguh kita ni memang dalam kerugian yang sangat besar. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, dan katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu sajalah daripada saya. Wallahu alam. Dan sebagai penutupnya, saya nak mohon maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa sepanjang penyampaian saya pada forum ni, dan juga kalau ada sebarang maklumat yang kurang tepat sepanjang perkongsian ni, saya memohon maaf. Dan insya-Allah saya harap semua perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada saudara-saudari yang mendengar, yang hadir pada forum kita pada hari ini. Dan kata-kata ini juga adalah sebenarnya adalah nasihat kepada diri saya, insya-Allah. Dan semua yang baiklah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mana yang kurang, yang lemah tu adalah daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Terima kasih dan kembali kepada tuan moderator. Demikian tadi adalah pencerahan terakhir daripada ahli panel kedua kita tentang ibarah ataupun pengajaran yang boleh kita sebagai umat Islam ambil dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian kita. Jadi sebagai penutup untuk forum ini, saya simpulkan daripada keseluruhan peristiwa Badar, dapat kita simpulkan bahawa kita perlulah sentiasa meminta pertolongan daripada Allah walau apapun keadaan kita, dalam keadaan senang ataupun susah. Kita juga boleh mengambil pengajaran di mana kesungguhan puak Ansar yang sangat berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga perlu meningkatkan kesungguhan mempertahankan agama yang dibawa oleh Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah mengetahui maksud dan matlamat Islam membenarkan peperangan, kita automatik kita akan memahami erti sebenar perkataan perang di jalan Allah. Jihad di jalan Allah adalah jihad untuk merealisasikan kebaikan, kesejahteraan, ketinggian dan keadilan dalam masyarakat. Oleh itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala haruslah menginsafi dan mengambil pengajaran daripada peristiwa ini. Peristiwa peperangan Badar ini untuk menjadi muntalak dalam melakarkan kejayaan dalam kehidupan kita agar benar-benar menepati tahap atau ukuran dan syarat kemenangan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan golongan para sahabat. Isu terpenting adalah 3 perkara yang utama, iaitu isu yang pertama, doa dan munajat hanyalah kepada Allah. Kita hendaklah menyerahkan segala perkara hanya kepada Allah selepas kita berusaha dengan sehabis baik. Yang kedua, kesatuan yang kukuh antara sesama sahabat, yang merupakan antara elemen yang penting dalam usaha untuk berjaya. Dan yang terakhir adalah kita haruslah mempunyai strategi atau perancangan yang rapi supaya segala perkara yang dirancang akan berjalan dengan baik dan tersusun. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.